fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya itu. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang hijrah kerana dunia ataupun perempuan yang hendak dinikahinya, maka itulah apa yang dia dapat. Jadi memulakan muqaddimah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memperingatkan kita semua yang berminat, yang rajin belajar ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, supaya membetulkan niat kita. Kita belajar bukan kerana nak tunjuk kita lebih daripada orang lain. Kalau kita hafal Quran, nak wayak kita dah habis 30 juzuk, dia tak habis lagi. Yo. Ataupun anak kita ni dah 15 juzuk dah, nak cerita ke orang. Jadi orang yang ada sifat takabur dalam diri dia, Quran tidak akan masuk dalam diri orang yang ada sifat takabur. Kerana tu Imam Syafi'i bila mengadu pada tok guru dia Imam Waqi', ketika mana dia ni payah, Imam Syafi'i ni Masya Allah, kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Quran, siang sekali, malam, sebulan 60 kali, siang sekali, malam sekali. Nak banding kita ni jauh. Kecerdikan dia, hafazan dia, ilmu dia sangat hebat. Satu hari dia payah nak apa, lalu dia mengadu kepada Imam Waqi', iaitulah tok guru dia, syaqautu ila Waqi' su'a hifzi, payahnya aku nak apa ni, nak ingat. Lalu kata Imam Waqi', yo, sesungguhnya yang jadi payah nak ngapa ni sebab buang kali ada maksiat dalam diri kamu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', tinggalkan dosa dan maksiat. Maka kita ni berfikir, di zaman Imam Syafi'i ni internet tak ada, gadget tak ada, YouTube tak ada, game pun tak ada. Suasana yang begitu bi'ah yang solehah. Nak berlaku maksiat tu kita nak banding hari ni, penuntut-penuntut ilmu cabaran. Suruh pagar madrasah, tengok orang pakai ketat, orang tak pakai tudung. Gi jemputan, orang buat tahlil naik rumah, mari anak beranak, tak pakai tudung, hak pakai ketat, maka kita terdedah dengan dosa maksiat. Kita ni lagilah kena banyak istighfar. Zaman Imam Syafi'i ni nak kata dosa apa Imam Syafi'i buat? Setara orang alim macam tu. Tapi tok guru dia Imam Waqi' kata, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Syafi'i, tinggalkan dosa dan maksiat. Fa inna la ilma nurun min ilahi. Kerana ilmu ni adalah cahaya daripada Allah. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan ilmu cahaya daripada Allah ni dia tak akan pergi ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril dia datang cerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang cerita, dia kata, ya Rasulullah, lapisan neraka apa ni, Hawiyah, Jahim, Saqar, Lazah, Hutamah, Sa'ir, semua dia cerita ni. Tapi ada satu lagi neraka, malaikat Jibril macam berat nak khabar, berat nak cerita, berat nak bagi tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk tenanti-nantilah, wahai Jibril, ceritalah sampai habis. Oh, sekat-sekat cerita sampai habis. Jibril seolah-olah muka lain macam berat nak cakap neraka yang lagi satu ni. Cakaplah, habiskan cerita. Lagi satu neraka. Jibril lama sikit nak fikir. Tuan-tuan tahu tak, neraka yang akan disebut oleh malaikat Jibril ni, tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi dengar penjelasan daripada malaikat Jibril, Nabi balik ke rumah, beberapa hari Nabi tak keluar jumpa orang,
kecuali pergi semayang dan balik ke rumah. Nabi seolah-olah tak boleh nak terima apa yang Nabi dengar ni. Tuan-tuan rasa kenapa? Apakah neraka tersebut yang menyebabkan Nabi rasa macam, ya Allah, beratnya ya Allah. Tuan-tuan nak tahu tak? Tak berapa semangat lah. Nak tahu tak? Apa kata kita bagi laluan azan isyak dulu? Dah masuk isyak belum? Azan isyak dulu kan? Ke nak berhenti ke sambung? Saya ikut tuan rumah ni. Sambung ke terus? Sambung ke terus? Sama lah. Azan ke sambung? Cepat. Sambung malam esok azan tau. Memanglah malam esok azan. Jawapannya adalah, kata malaikat Jibril, neraka yang lagi satu ni adalah neraka Jahannam, yang mana penghuninya adalah di kalangan umatmu yang mati tak sempat bertaubat. Allahu Akbar. Nabi bila dengar, Nabi kan sayang ke umat, siang malam doakan umat. Dengar, aduh, termasuk juga umatnya, Nabi jadi macam hibah lah, sedih. Balik ke rumah macam seolah-olah berat nak terima keadaan ataupun yang Nabi dengar tu. Sebab orang yang masuk neraka Jahannam ni dahsyat. Doalah tuan-tuan, api neraka ni jangan kita bayang macam kawah gulai, kena celup hidang atas meja. Sekali masuk dalam neraka Jahannam, dahi seseorang itu akan dicop Jahannamiyun, bekas tahanan Jahannam, bekas banduan Jahannam. Kalaupun akhir-akhir nanti dia dapat peluang masuk ke dalam, berapa kali azan ni? Tadi bunyi dah kan? Ni azan apa ni, subuh ke apa? Kalau orang tu dapat pengampunan Allah masuk syurga, dikeluarkan daripada neraka tu, dibersihkan, dimandikan semua, dicuci-cuci, masuk dalam syurga, tetap di dahinya ada tulisan Jahannamiyun, bekas banduan Jahannam. Malu lah. Ahli syurga waktu tu tak membawang. Ahli syurga dia tak gutuk, neraka, orang neraka datang, berasak-asak datang, tak. Tapi kita malu, takkan hilang. Sebab itu soal neraka ni jangan pernah sekali pun rasa tak apa. Ada orang kadang dia duduk main soal neraka ni. Dia kata, ustaz, kita ni kalau dah ramai-ramai sangat masuk syurga, siapa nak pergi neraka? Puak-puak macam ni macam mana tuan-tuan kita nak cakap? Kita ajak dia semayang, jom solat. Alah ustaz, ramai-ramai syurga, siapa nak pergi neraka? Kau cakap, ya Allah, macam tu saya kata, ingat neraka tu kawah gulai ke apa? Oh, dahsyat tuan-tuan. Sebab itu kita berdoa pada Allah Ta'ala, jangan sesekali terjebaklah dengan azab api neraka ini, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan golongan ahli neraka ini ada di kalangan mereka khalidina fiha abada. Mereka akan kekal duduk dalam api neraka tu forever and ever and ever and ever, sampai bila-bila, infinity, tak ada penghujung. Allah ini sayang kepada kita tuan-tuan. Jika engkau tidak boleh menyatakan kalimah la ilaha illallah inda sakaratul maut, cukup hanya aku ingin mendengar kalimah yang pendek, iaitu Allah. Jika ketika sakaratul maut engkau masih mampu untuk mengucapkan kalimah Allah, aku menerima engkau kembali sebagai hamba-Ku.
Aku menerima engkau kembali sebagai hamba. Tetapi di dalam pengalaman kita, tuan-tuan, siapakah manusia yang pernah kita dengar dengan jelas daripada lisannya, daripada mulutnya, yang mampu mengungkapkan kalimah Allah 'inda sakaratul maut? Yang kita hadapi, yang kita lihat, berapa ramai sahabat-sahabat kita saat ada sakaratul maut, mereka hanya boleh mengerang kesakitan, tatkala kita mengajar ke kalimah la ilaha illallah, lalu dengan husnuzan kita mengatakan almarhum ini mengucap kalimah Allah dengan jelas ketika saya mentalkinkan dia, tetapi tidak kedengaran langsung pada telinga kita dengan jelas kalimah Allah. Tuan-tuan, saat hidup kita tidak mampu mengucapkan kalimah Allah pada mulut kita setiap hari, apakah Allah membenarkan kita mengucap kalimah Allah inda sakaratul maut? Allah berikan kepada kita 24 jam. Allah berikan kepada kita satu hari 24 jam, dan Allah berikan umur kepada kita 60 tahun. Apa yang telah kita laksanakan selama 60 tahun? Allah berikan umur 70 tahun. Apa yang kita telah lakukan selama 70 tahun? Allah berikan kita umur 80 tahun. Banyak mana lisan kita telah mengatakan Allah. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangan tunggu saat Allah tutup mulut kita, tuan-tuan. Jangan tunggu saat al-yawma nakhtimu ala afwahim. Tidak ada satu manusia pun yang boleh membohongi Allah. Tidak ada satu manusia pun yang boleh menipu Allah Subhanahu wa taala, kerana pada saat tersebut dan pada hari tersebut, wa tukallimuna aydihim, tangan ini akan berkata dengan Allah, ya Allah, dulu aku buat ni, dulu aku buat ni, dulu aku buat ni ya Allah, dulu aku pukul orang ya Allah, dulu aku buat ni ya Allah, dulu aku ambil barang orang ya Allah, dulu aku buat ini ya Arhamar Rahimin, dulu aku macam ni ya Allah. Ketika itu mulut ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang pandai memberi alasan di dalam dunia. Tatkala ditanya, kenapa tidak boleh hadir ke dalam masjid? Saya sibuk. Kenapa tidak boleh datang majlis ilmu? Saya sibuk. Kenapa tidak boleh baca Al-Quran? Saya sibuk. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini hidayah daripada Allah Ta'ala. Hidayah ni sangat penting. Berhajat kita doa tiap-tiap rakaat sembahyang, dan minta doa jangan Tuhan palingkan hati kita. Setelah dapat hidayah, lari daripada Islam jadi murtad. Na'udzubillahi min zalik. Jangan saya dekat dia. Biar Islam tu sampai ke mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Mati dalam keadaan Islam. Islam saja yang Tuhan terima. Memerlukan kita hidayah, pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kita kena minta tiap-tiap rakaat. Jangan jadi al-maghdubi alaihim
iaitu orang Yahudi, golongan ahli kitab, ad-dhalin, yang sesat, tak tahu apa, berasa dia pandai. Jahil murakkab. Jahil murakkab ni ialah orang yang tak tahu dia tu tak tahu, berasa dia macam tahu. Ini bahaya. Kalau dia tahu dia tak tahu, dia belajar, ada harapan. Dia tak tahu, berasa macam tahu, ini penuh kosong. Jangan jadi begitu, sesat. Kita minta Tuhan beri hidayah pada tiap-tiap rakaat. Di sini pentingnya kita semayang tiap-tiap rakaat, kita menghadap Tuhan. Bukan saya menyatakan syukur kita pada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita minta tolong supaya kita bersama dengan Islam sampai ke mati, bertemu dengan Allah Ta'ala, mendapat keredaan dia. Mati ke tu? Mati mengejut dia panggil. Mautul fajaah. Mati yang mengejut. Tak ada nak ngucap, tak ada nak apa, mati. Ramai mana hari ni orang tidur malam tiba-tiba mati. Kadang-kadang orang aksiden dengan orang tidur di atas katil, ramai orang mati di atas peparingan. Sebab tu kita disuruh memperingatkan diri kita ni. Kalau di masjid kita ni, lepas isyak kita buat bacaan surah Al-Mulk berjamaah. Surah Al-Mulk, Nabi kata, siapa yang melazimi baca surah Al-Mulk salasuna ayat, 30 ayat, dia mati malam tu, surah itu memberi syafaat kepada dia, Al-Munjiyah. Dia tidak diazab di alam barzah. Ini tuan-tuan, nak bersedia. Sebab tu kita ni mati tak tahu. Ada orang, maknanya kalau hak mati malam tadi tu, maghrib hak dia semayang tu, maghrib yang terakhir dalam hidup dia. Kita ni tak tahu, barangkali ini kuliah yang terakhir kita. Kalau mati lepas kuliah ni, ini kuliah yang terakhir kita. Sebab tu Nabi suruh kita ni sentiasa membuat persiapan. Mautul fajaah, mati mengejut. Rahah lil mu'min, kerehatan bagi orang beriman kepada Allah.